A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Ikhwah akhwat fillah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah pada malam ini saya akan menyampaikan berkongsi sebuah tazkirah ringkas yang bertajuk kematian. Okey. Dan Rasanya ini malam kedua kami datang ke sini, okey. Untuk video semalam kami dah buat, cuma tiba-tiba ada masalah teknikal. Jadi video kami berada di kubur Kemunting, tiba-tiba ada masalah tu masalah teknikal. Suara tiba-tiba tidak boleh keluar. Sedangkan sebelum tu kita dah cuba atur edit, asalnya tak ada masalah. Okey, tiba-tiba apabila kita transfer masuk dalam laptop, tiba-tiba tak boleh pula. Okay, jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Okay, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Di manakah destinasi kematian kita? Ya, di sini, di belakang saya. Okay, sama ada saya, kawan-kawan dan ahli keluarga serta siapa saja di penghujung usia nanti, insya-Allah kita akan berada di sini. Okay, ditemani dengan kegelapan dan kesunyian. Okay, ikhwah akhwat fillah yang dirahmati Allah. Okay, dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan bahawa apabila mati seseorang anak Adam itu, maka akan terputuslah segala amal. Okay, melainkan 3 perkara, iaitu yang pertama amal jariah, okay, atau sedekah jariah. Kalau ketika hidup kita selalu memberi sedekah kepada fakir miskin, kepada yang memerlukan, okay? Kita sumbang pakaian kita, duit kita, harta kita kepada anak yatim dan sebagainya. InsyaAllah apabila kita telah meninggal dunia, segala apa yang kita sedekahkan, kita bagi kepada yang memerlukan, insyaAllah pahalanya akan sampai kepada kita hinggalah di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Okay? Apabila kita mengajar seseorang, kawan-kawan dan sebagainya tentang ilmu yang bermanfaat, apa saja ilmu bermanfaat tersebut, insya-Allah ketika kita telah meninggal dunia, pahala itu insya-Allah akan sampai juga kepada kita nanti sehingga hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Okey, apa yang nak saya sampaikan di sini adalah dalam hadis tadi Rasulullah menjelaskan bahawa doa anak yang soleh, okay, yang mendoakan kedua ibu bapanya. Dan kita tanya diri kita balik, sejauh mana kita layak untuk dipanggil anak yang soleh atau solehah? Okay, sejauh mana kita mendoakan kedua ibu bapa kita saban hari, ataupun seminggu sekali, ataupun setahun sekali, ataupun tidak pernah langsung. Okay, jadi di sinilah kita kena ingat, apabila kita suatu hari nanti kita telah tua dan meninggal dunia, dan kita akan menanti doa-doa daripada anak-anak kita, okay? Daripada sahabat handai dan juga daripada kaum muslimin muslimat semua. Okay. Dan kematian ini dia pasti akan berlaku. Okay? Tidak kira sama ada dalam keadaan kita sedar ataupun dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan apa saja. Okay? Apabila malaikat maut mencabut nyawa kita dan kita tidak akan dapat untuk menangguh wa ima satu saat sekalipun ataupun mengawalkan. Okay? Dan satu ketika apabila Rasulullah SAW meninggal dunia, okay, antara sahabat Nabi yang tidak dapat menerima kenyataan adalah Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar mengugut dengan menyatakan, siapa yang mengatakan bahawa Rasulullah itu telah wafat, maka akan kupotong kepalanya, akan kupancung kepalanya. Dan berita ini sampailah ke pengetahuan sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun bergegas untuk mendapatkan berjumpa dengan Sayyidina Umar. Kemudian apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyan la yamut. Maksudnya, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal, telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya dan tidak akan mati. Okey, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kawan-kawan tengok, okey. Kita berada di tanah kuburan kampung Kemunting. Okey. Dan pada malam seperti ini, okey,
kita tidak nafikan. Apabila ada ramai kawan-kawan berpendapat, berfikiran bahwa tempat ini menakutkan, sunyi dan sebagainya, ya betul, okey. Dan kawan-kawan yang risau, okey, yang telah mati, mereka tidak akan bangun balik. Okey. Dan sebagai seorang Islam, kita wajib meyakini bahawa tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang dianjurkan, okay, untuk datang, untuk kita hadir. Kerana apa? Untuk mengingat akan kematian. Okay. Sekali-sekala kalau kita untuk proses kita menyuci jiwa, perasaan kita adalah lebih baik kalau sekali-sekala kita datang ke tempat seperti ini, okay, untuk mengingati kembali kematian. Okey, jadi ikhwah akhwat fillah yang dirahmati Allah. Dan kalau kawan-kawan pernah terbaca cerita yang saya tulis berkenaan dengan kisah Imah dan Kaimun, okey, yang berlaku di Kebun Kemunting, yang mana pada ketika itu Imah dia mengambil bunga pada sebatang pokok yang ada di sini, kemudian dia dirasuk. Okay. Dan pada penghujung ceritanya, kalau tuan-tuan masih ingat, benda itu berlaku di sebelah sana. Okay. Dan apa yang nak saya tekankan di sini adalah bukannya kubur ini saya cuba membawa kawan-kawan untuk merubah fikiran tentang ketakutan terhadap kubur. Okay. Langsung tak nak pergi kubur, sikit-sikit di kubur tu ada hantu, dekat kubur ni ada macam-macam dan sebagainya. Tetapi di sinilah, okay, satu tempat untuk kita mendidik jiwa supaya kita belajar, okay, supaya kita takut akan kematian. Okay. Belajar untuk merasa bahawa satu hari nanti kita akan tinggal di sini juga tanpa ditemani oleh keluarga dan sahabat handai, melainkan amal-amal yang pernah kita lakukan suatu ketika dulu secara ikhlas apabila kita pernah hidup di dunia ini. Jadi akhwat fillah yang dirahmati Allah, insya-Allah ini saja yang dapat saya sampaikan. Okay. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Okay. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.